Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Nur Azira Abdul Kadir dalam Buletin UKAS edisi 8 malam 3 Mac 2020. Sarawak merupakan sebuah negeri yang menjaga kerukunan dan kepentingan semua agama. Itu adalah antara intipati dalam Buletin UKAS edisi malam ini. Dicanangkan sebagai Ketua Menteri kepada semua agama di Sarawak, Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg memberitahu bahawa Sarawak adalah sebuah negeri yang menjaga kerukunan dan kepentingan semua agama. Tambah beliau, kerukunan hubungan kemanusiaan merupakan salah satu daripada faktor yang menyumbang kepada kestabilan politik seterusnya keamanan negara. Sebab ya kita Sarawak, Alhamdulillah, thank God, we look after everybody. Saya Ketua Menteri on all religion. Orang minta surau, saya beri. Orang minta masjid, saya beri. Orang minta gereja, saya beri. Orang minta kuil, saya beri. Kerana apabila society masyarakat ini begitu baik, kerana kita cintakan masyarakat kita, negeri kita. Thank God, we are isolated from the other places yang selalu mainkan agama. Thank God, kita di pulau. Kita ada lautan Cina Selatan. Kita ada power immigration. Kalau you nak mula hal di situ, don't come out to Sarawak. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Majlis Forum Keharmonian Antara Penganut Agama Peringkat Negeri Sarawak sempena sambutan Minggu Keharmonian Antara Agama Sedunia 2020 di Kuching pada Selasa. Sementara itu, beliau memberitahu penubuhan unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR adalah yang pertama di Malaysia dan Sarawak merupakan satu-satunya negeri yang mempunyai unit untuk memperkasakan fungsi agama dan menjaga kepentingan penganut agama selain Islam di Sarawak. Dalam majlis sama, Datuk Patinggi Abang Johari memberitahu bahawa Sarawak tidak memihak kepada sesiapa, namun hanya mahukan negara menjadi lebih stabil susulan pergolakan di Malaysia beberapa hari yang lepas. Tambah beliau, rakyat Sarawak seharusnya melindungi negeri ini daripada anasir luar negatif yang boleh memberi kesan kepada keamanan Sarawak. Kita di Sarawak tidak memihak asalkan kita dapat menyelamatkan negara kita. Saya dipinta jam 4 Istana Negara. Di mana ke Sarawak? Saya kata, demi kepentingan negara, saya hendakkan kerajaan yang stable. Pukul 5 announce siapa Perdana Menteri. Kita yang buat keputusan jam 4. Why? Because the people is more important than individual. Kerana kalau negara kucak-kacir, rakyat yang menderita. Bercakap dalam sidang media selepas sambutan Minggu Keharmonian Antara Agama Sedunia 2020, Datuk Patinggi Abang Johari menegaskan gabungan Parti Sarawak GPS kekal dengan keputusan sebagai sebuah entiti politik tempatan yang mengutamakan politik negara yang stabil serta memperjuangkan hak-hak rakyat Sarawak seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Beliau yang juga pengurusi GPS berkata, tindakan GPS keluar daripada Barisan Nasional sebelum ini menjadikan GPS mempunyai hak untuk bersuara dan membuat keputusan sendiri dalam aspek menyatakan sokongan terhadap pemilihan Perdana Menteri Malaysia ke-8 kepada Yang di-Pertuan Agong. There is no clear majority among the three. So the King, as you know, under Article 42, the King has the discretion to appoint a Prime Minister. And then that Prime Minister, of course, will run the country. And then to gauge the support, of course, the Parliament will have to endorse letter, that is second. But the King, in the Constitution, must appoint a Prime Minister, who, to his view, likely to command the majority. That is 43, Article 43. But Article 40, bracket 2, he has the discretion to appoint a Prime Minister in these circumstances. Datuk Patinggi Abang Jo menambah, selaku pengerusi GPS, beliau telah diberi mandat oleh Barisan Kepimpinan GPS dalam menetralkan kemelut kepimpinan negara. So when I see that sort of problem, we have to save the country. Save the country with the right choice. So they have made no choice except for GPS. I have to wait and see
Yeah. And then on Sunday, what happened was I was in Sungai Asap. They could not find me because of the light. So I had a call from Istana Negara at about 4. But I have the mandate already from the leaders of GPS if something happened. I have the mandate. So I said we go for Tan Sri Muhyiddin. Then 5 o'clock announcement. So in other words, what GPS doing is number 1 to save the country from this political turmoil. Number 2, you cannot leave the country. Ujar beliau lagi, GPS belum memutuskan sama ada GPS akan bersama dalam kerajaan persekutuan dengan mengambil jawatan kabinet atau tidak. Masih lagi berkaitan perkembangan politik di tanah air. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan yang juga pengerusi SUPP, Datuk Seri Dr. Sim Koo Hian pula menegaskan rakyat Sarawak perlu bersatu kerana hanya dengan kesatuan akan membantu Sarawak mencapai apa yang diinginkan. Remain united. We cannot be play Biden anymore and get divided. We must remain united and we will be able to get what we want if we united. We are not going to get what we want. Sarawakians after 2018, we have woken out, we are smarter than before. And that's why you see Sarawak budget used to be about 5 or 6 billion a year. When they don't want to give us money, we start using our brain. Now, that's why it's 10 billion a year now. So, give us another 2 or 3 years, we should be double that income. So, Sarawak will be ourselves, will be prosperous ourselves. If the KL work with us, it's double bonus. If KL don't work with us, we are going to be prosperous and strong ourselves anyway. So, I want Sarawak kid, I want the Chinese, think rationally, don't let them be emotional, sensation, and the Chinese word for 2019 is called Tian, means tipu. Right? And don't fall into that again. Tambah beliau, kerajaan akan sentiasa memberi fokus dan keutamaan kepada keperluan rakyat Sarawak terlebih dahulu dan mengenepikan konflik politik semasa. Focus on Sarawak. Like I didn't say, where is Malaysia got nothing to do with Sarawak? Sarawak, we have a religious autonomy. Only Sarawak, we don't have a state religions. In Sarawak, the religious authority is Sarawak, not with Malaya, not with Agong. And that is very, very clear. Berita seterusnya, pasukan polis di Sarawak sudah bersiap siaga sekiranya pilihan raya diadakan dalam waktu yang terdekat. Menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Aidi Ismail, beberapa siri mesyuarat telah diadakan bagi mempersiapkan anggota untuk menghadapi kemungkinan pilihan raya kelak. Selain itu, katanya Polis Sarawak juga memberi tumpuan kepada usaha untuk mengawal kadar jenayah di negeri ini. InsyaAllah, kita pun dah bersiap. Hampir lah, nak kata ada pasal belum lagi lah, tapi telah pun mengadakan beberapa siri mesyuarat, terutama dalam mensiapsiagakan anggota dan pegawai kita untuk menghadapi pilihan raya. Termasuklah latihan-latihan dari segi menjaga keamanan dan juga kita punya unit LSF tu lah. Dan juga kerjasama dengan pihak PGA, Batalion ataupun Brigade Sarawak dalam mengaturkan unit-unit untuk mengawasi perjalanan pilihan raya ini, insyaAllah. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas kunjungan hormat beliau terhadap Ketua Menteri di Kuching pada Selasa. Dalam pada itu, Sofian Iswandi Ismail, Pengarah Keselamatan Negeri Sarawak yang baru turut mengadakan kunjungan hormat kepada Ketua Menteri bagi membincangkan isu keselamatan negeri dan negara. Sebelum mengakhiri Buletin UKAS, pelajar lepasan sekolah menengah dijemput hadir ke program Mini Karnival Pendidikan LAN Sambung Belajar 2020 bertempat di Masjid Jamek Negeri Sarawak pada 6 dan 7 Mac 2020 ini bermula 8 pagi hingga 5 petang. Pelbagai aktiviti akan dijalankan seperti berikut. Sekian Buletin UKAS edisi 8 malam bersama saya Nur Azira Abdul Kadir dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melalui Facebook UKAS, ukas.sarawak.gov.my dan subscribe serta like saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.